Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab mubtada dan khabar. Al mubtada'u huwal ismul marfu'u ari anil awamilil lafziyati wal khabaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi nahu qaulika zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Bermula mubtada, dianya mubtada itu isim yang marfu yang sunyi daripada segala amil-amil lafziyah. Nah, jadi yang dikatakan dengan mubtada, dia adalah kalimat isim. Yang kedua, isim tersebut hukumnya marfu. Dan yang ketiga, isim tersebut sunyi daripada amil lafziyah. Itu dikatakan dengan mubtada. Contoh, al-mubtada'u. Al-mubtada'u. Contoh, al-mubtada'u ini i'rabnya jatuh menjadi mubtada. Kenapa al-mubtada'u ini dinamakan dengan mubtada? Karena yang dikatakan dengan mubtada adalah yang pertama isim yang marfu. Yang pertama dia kalimat isim. Al-mubtada'u dia kalimat isim. Tanda isimnya alif dan lam. Yang kedua dia hukumnya marfu, alamat rafa'nya adalah dhammah. Yang ketiga, dia sunyi daripada segala amil lafziyah. Maksud daripada sunyi daripada amil lafziyah, di belakangnya tidak ada amil lafzi seperti bi huruf jar ataupun anna huruf nasaf. Anna dan inna dan sebagainya atas nama itu amil lafzi. Jadi mubtada, yang dikatakan dengan mubtada adalah dia isim yang marfu yang sunyi daripada amil lafzi. Maksudnya di belakangnya tidak ada amil lafzi. Ya, boleh jadi fi'il. Jadi al-mubtada'u ini i'rabnya menjadi mubtada karena dia isim yang marfu dan dia sunyi daripada amil lafzi. Dan bermula khabar, dianya khabar itu isim yang marfu yang disandarkan kepadanya. Ya, kalau khabar dia juga isim yang marfu yang disandarkan kepadanya. Contoh bermula mubtada ismun. Langsung saja. Ismun, ismu. Bermula mubtada itu isim. Ini ismu ini adalah ke khabar. Al-mubtada'u ke mubtada. Kenapa al-ismu ini dia menjadi khabar? Karena yang dikatakan dengan khabar yang pertama isim. Al-ismu dia kalimat isim. Tanda isimnya ada alif dan lam. Alif dan lam salah satu daripada tanda isim. Begitu pula dengan mubtada'u, dia isim. Tanda isimnya ada diawali dengan alif dan lam. Jadi apa saja yang diawali dengan alif dan lam itu kalimat isim. Yang kedua marfu. Marfu'nya menggunakan dhammah dan yang disandarkan kepadanya. Jadi mubtada ini disandarkan kepada ismu. Bermula mubtada itu isim. Ya. Yang disandarkan kepadanya. Seperti qaulika zaidun qaimun. Zaidun ke mubtada karena sunyi daripada amil lafzi dan dia berbaris marfu. Qaimun dia menjadi khabar. Khabar isim yang marfu dan sunyi yang disandarkan kepadanya. Zaidun ini bersandar kepada qaimun. Ya, Zaidun ini sudah bersandar dengan qaimun. Bersandar Zaidun kepada qaimun. Al-musnadu yang disandarkan ilahi kepadanya. Zaidun sudah memakai pakaian berdiri. Surahnya. Ini si Zaid, satu kepala. Apabila dia sudah berdiri, berarti
memakai pakaian berdiri. Ya. Begitu pula Zaidani qa'imani, bermula dua si Zaid itu yang berdiri kedua-duanya. Zaidani ke mubtada karena yang pertama dia isim, tanda isimnya alif dan lam. Yang kedua dia berbaris, dia hukumnya marfu, tanda rafa'nya adalah alif. Salah satu daripada tanda rafa' adalah alif. Karena rafa' mempunyai 4 tanda, dhammah, waw, alif dan nun. Ini tanda rafa'nya adalah alif karena dia isim tasniyah. Qa'imani ke khabar. Kenapa? Karena dia isim tasniyah. Tanda isimnya nun. Qa'imani tanda isim, dia ke khabar, dia juga isim, tanda isimnya adalah nun ini. Begitu pula az-zaiduna qa'imuna. Al-mubtada'u qismani, mubtada menjadi dua pembahagian. Yang pertama dikatakan dengan mubtada zahir dan mudmar. Ya, mudmar adalah yang menjadi mubtada isim dhamir seperti huwa, huma, hum dan sebagainya. Maka bermula zahir itu barang-barang yang telah terdahululah sebutnya barang. Ya, contoh mubtada zahir sudah dibahas oleh Tengku, yaitu Zaidun qa'imun. Ini contoh mubtada zahir dan ini juga contoh khabar yang zahir. Dan bermula mudmar itu 12. Dianya itu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum, hunna dan hunna. Seperti ana qaimun, bermula aku itu yang berdiri. Ya, jadi ana qaimun ini, ana ini adalah mubtada dia. Dia mubtada isim mudmar, dinamakan dengan mubtada mudmar. Karena dan seterusnya nahnu qaimuna, nahnu juga mubtada isim mudmar, qaimuna menjadi khabar, alam rafa'nya menggunakan waw. Karena rafa' ada 4 tanda, dhammah, waw, alif dan nun, karena dia jamak muzakkar. Wa ma asbaha zalika, dan barang-barang contoh-contoh yang lain yang serupa dengan mubtada zahir dan mubtada mudmar. Ya. Yang cocok dengan kaidah daripada mubtada dan kaidah daripada khabar. Bermula khabar itu dua pembahagian, mufradun wa ghairu mufradun. Ya, khabar ada dua, ada yang namanya dengan khabar mufrad dan ada yang namanya dengan khabar ghairu mufrad. Maka bermula mufrad itu Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun adalah qaimun adalah mufrad. Mufrad yang dikehendaki di sini adalah mufrad bukan jumlah dan bukan serupa jumlah. Bukan jumlah ismiyah yang menjadi khabar dan bukan jumlah fi'liyah yang menjadi khabar. Mufrad. Nah, misalnya contoh qaimuna. Qaimuna ini adalah juga dikatakan dengan khabar mufrad karena mufrad yang dikehendaki di sini adalah bukan jumlah dan bukan serupa jumlah. Walaupun qaimuna ini kita pandang satu segi adalah jamak taksir, jamak muzakkar. Karena mufrad yang dikehendaki di dalam khabar adalah bukan jumlah dan serupa jumlah. Ini qaimuna masih diperkirakan dengan khabar mufrad karena mufrad lawan daripada jumlah dan bukan serupa jumlah. Dan ghairu mufrad itu 4, contoh jar majrur. Ya. Zaraf dan fi'il beserta fa'il. Dan mubtada ataupun khabar. Contoh Zaidun fid dari, bermula Zaidun ke mubtada, fid dari menjadi khabar. Menjadi khabar. Ini dinamakan dengan khabar ghairu mufrad karena yang menjadi khabar jumlah jar dan majrur. Begitu pula Zaidun indaka, Zaidun ke mubtada, indaka ke khabar ghairu mufrad karena yang menjadi khabar adalah zaraf. Dan Zaidun qaimun abuhu, bermula si Zaid, itu bermula ayahnya si Zaid itu yang berdiri. Bermula si Zaid itu yang berdirilah. Ayahnya si Zaid ini dinamakan dengan khabar ghairu mufrad karena jumlah fi'il dan fa'il yang menjadi khabarnya. Dan begitu pula Zaidun jariyatuhu zahibatun, ini dinamakan dengan khabar ghairul mufrad karena jumlah mubtada dan khabar yang menjadi khabar. Cukup di sini. Alhamdulillah wallahu a'lam.